أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش. سورة قريش. مقدمة Suratu Quraisyin. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 4 ayat. Dinamakan Surah Quraisy. Nah, Surah Quraisy ni satu surah daripada surah-surah Al-Quran, nama dia Surah Quraisy. Belum pada ni tak ada lagi lah Surah Quraisy ni. Baru sini so dah. Maka satu surah daripada surah Al-Quran, nama dia Surah Quraisy. Surah Quraisy ni diturun di Mekah, yakni semasa Nabi kita tak ada hijrah pergi pada Madinah lagi. Pada umur Nabi kita 40 tahun baki jadi Rasul. Sampai umur Nabi kita berapa, 53, Nabi kita hijrah pergi pada Madinah. Maka surah Quraisy ni turun belum pada Nabi kita hijrah pergi pada Madinah, iaitu semasa umur Nabi 40 sampai 53 ni. Umur Nabi 40 tahun dilantik jadi Rasul, ataupun mula-mula turun Quran pada Nabi iaitu umur Nabi 40. Umur Nabi 53 hijrah pergi pada Madinah. Umur Nabi 63 wafat, mati di Madinah. Surah Quraisy ni turun semasa Nabi tak ada hijrah pergi pada Madinah. Tapi lepas pada umur 40 lah. Kerana belum pada umur 40 tu tak ada lagi. Dah ambil daripada hari lahir Nabi yang sampai umur 40, tak ada lagi Quran turun. Quran turun tak ada lagi pada Rasulullah. Turunnya selepas umur 40 jadi Rasul. Maka surah turun pada masa ni, orang panggil surah
Makkiyah ataupun diturunkan di Mekah. Surah ni mengandungi 4 ayat. Ya, 4 ayatnya. Pendeklah, panok sangat. Dan banyak kita ingatlah surah ni. Tu dia dah. Kalau orang tua dulu panggil ayat lazim, tu dah lah ayat lazim. Lazim tu mesti ingatlah. 2 ayat semaya sekurang-kurang pun. Nah, padahal ayat Quran semua daripada awal akhir sampai akhir tu boleh baca dalam semaya semualah. Tapi kita tak ingat lah panjang-panjang tu tak. Lepas tu orang tua gapo dia sebut kata ayat ni ayat lazim, kena ingat awak ayat semaya gapo. Lah kita lah ni pun kena usaha ingatlah. Dah tu bolehnya anak kita dah gapo usaha boleh hafal Quran semua. Buah Quran tu boleh ingat. Dah. Kalau tak boleh ingat semua pun setengah daripada surah Al-Quran, nah, we boleh ingat, we banyak ingat. Kerana darajat manusia di akhirat ni dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran, dengan hafal Al-Quran. Orang hafal Quran tu boleh syafaat ibu bapa dia lagi. Nah, tapi hafal we kena, hafal we faham. Nah, itu utama lagi. Kita ni berasa kekurangan sangatlah kerana tak ingat Al-Quran. Walau bijak segi lain, walau pandai kecek segi lain pun, tapi oleh kerana kita lemah, tak hafal Al-Quran ni berasa payahlah. Nah, tubik nak baca ayat gapo pun bimbang, takut cacuk, takut tak kena kerana kita tak hafal. Tapi bagi budak hak hafal Quran tu, kalau dia faham, dia pandai mengaji agama we, ngaji lain pun subhanallah. Kalau mengaji saman, mengaji gapo pun dia boleh gapo boleh ambil dalil dengan Al-Quran. Kerana semua tu ada dalam Al-Quran. Walau ilmu mana-mana pun. Nabi ni kalau ada jalan kita boleh usahalah supaya anak cucu kita tu boleh hafal Al-Quran. Kita tak ingat ni bahasa lemah lah nak ingat, tapi budak-budak tu nah 4-5 tahun 2-3 tahun tu hafal berat. Tapi surah Quraisy ni adalah surah yang pendek, iaitu 4 ayat saja. Dinamakan surah ni surah Quraisy. Gapo Quraisy? Quraisy ni ialah nama satu kaum, satu keturunan, satu kabilah. Nah, pada masa belum pada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dah kaum Quraisy. Quraisy ni ada riwayat kata dia adalah daripada anak cucu Nadar. Nah, anak cucu Nadar. Nadar ni adalah tok nenek bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi lek bawah pada Nabi Ismail. Letah gisuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu turun-turun mari ada satu. Nah, anak cucu dia Nadar. Kita dah apa dalam gapo keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap-tiap anak cucu yang lahir daripada keturunan Nadar, maka itu Quraisy. Ada sebut walah tu. Ning Quraisy. Quraisy ni ialah satu turunan, nah, yang huminya daripada Nadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha astafa kinanatan min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Kinanah daripada anak Nabi Ismail. Ya, Ismail turun-turun mari satu siapa pada satu keturunan nama Kinanah. Wastafa min Kinanatin Quraisyan, dan pilih daripada Kinanah satu keturunan Quraisy. Nah, nama satu keturunan Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Nah, dan pilih pula daripada Quraisy Bani Hashim. Jadi mana Nabi Ismail itu anak Nabi Ibrahim, turun-turun lagi turunnya dia, anak cucu dia ada satu nama Kinanah. Ada pilih situ. Jadi dalam keturunan ramai-ramai tu turunan Kinanah lah yang terpilih. Dan pilih pula daripada Kinanah keturunan Quraisy, iaitulah buat anak cucu Nadar. Dan pilih daripada Quraisy Bani Hashim. Nah, daripada Quraisy tu satu keturunan buat Bani Hashim. Daripada Bani Hashim Allah Ta'ala memilihkan wastafani min Bani Hashim, dan memilih ya Allah Ta'ala daripada memilih ya Allah Ta'ala akan daku daripada Bani Hashim. Daripada Bani Hashim semua tu Allah Ta'ala pilih pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana orang yang terpilih daripada keturunan-keturunan. Begitu. Nah, Nabi adalah Al-Mustafa, yang dipilihkan dia. Nah, itu panggil Al-Mustafa dah. Nabi yang dipilihkan dia. Mana pilih malah sana lah. Daripada Bani Hashim Nabi sebagai terpilih. Daripada Hashim, daripada Bani Quraisy, Hashim. Daripada Kinanah Quraisy, daripada Quraisy, daripada apa? Daripada Kinanah Quraisy. Patu Quraisy ni daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini asal Quraisy. Maka dalam itu ada juga setengah kata daripada Fihrin bin Malik. Dalam turunnya juga. Habis itu Nabi kita panggil An-Nabiyul Mustafa, Nabi yang dipilih. Pilih nasbah terakun dia, nasbah turunnya dia pun terpilih, dan juga dia dipilih sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum pada ni tak panggil Quraisy lagi lah. Tak panggil Quraisy lagi. Quraisy ni gapo? Ada setengah bahasa ilmu lughah tu taqarrus, mano takassub wal jam'i. Orang berakhir usaha. Makna dia dan menghipungkan. Kerana ada setengah riwayat kata belum pada Quraisy ni turunnya demo turunnya puak Quraisy hak letah pada tu ya salah katanya jadi becek gi gapo dah. Batu bos apa di masa Quraisy boleh hipung semula. Habis tu masyhur sangatlah puak Quraisy. Bahasa ataupun keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula makna, kalau makna lughawi, makna lughah dia nya rajin usaha. Ya, orang rajin usaha. Kerja, pandai usaha dan himpun. Kalau adik-beradik dia himpun jadi satu mula. Tu asal makna pada lughah. Pas munasabah buat dia adalah mereka itu sebagai peniaga besar. Sejak daripada zaman-zaman dulu lagi dah buat dia ni adalah tujaran, peniaga. Lagi pula jaga harta, usaha, rajin usaha pada menghipungkan harta. Yang mana dengan usaha saat inilah
munasabah lah nama dia tu Quraisy. Nah, ni asal pada lurah dia lah. Tapi Quraisy ini nak maksud dengan Quraisy, ada kita kata keturunan Quraisy ni ialah nama bagi satu suku ataupun satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan puak Quraisy ni, keturunan Quraisy ni bukan kata Bani Hashim saja, Bani lain pun ada lagi, banyak lagi. Nah, keturunan lain Bani apa daripada puak Quraisy, iaitu asalkan daripada Nadar tadi jadi Quraisy semua. Lepas tu banyak lagi lah bahas kalimah Quraisy pada lugah, tak? Tapi yang dimaksudkan sini ialah tok nenek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan keturunan asal bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah Quraisy. Baik tu kita budak-budak itu tanya nama apa Nabi, nama apa, nama Muhammad, anak siapa, anak Abdullah, turunan gapo, pak Quraisy dah, turunan Quraisy. Ni mana Quraisy itu nama bagi satu keturunan tok nenek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu keturunan Quraisy ni mari lama-lama mari, akhirnya dia duk gapo, dia gapo boleh pergi Mekah, boleh meretah Mekah, boleh duk jaga negeri Mekah. Dan keturunan Quraisy ni adalah orang yang gapo yang masyhur sangatlah di kalangan orang Arab, kerana dia boleh duk jaga Baitullahil Haram dan jaga tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Dan dia adalah keturunan yang baik, yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka gapo dinamakan surah ni surah Quraisy kerana pada keseluruhan surah ini Allah Ta'ala menerangkan perihal kaum Quraisy, penduduk Mekah Al-Mukarramah. Kerana dalam surah ni 4 ayat tu kecek hal Quraisy. Dan fok turunan Quraisy dan terakung Quraisy ni lah. Lalu tu munasabah surah ni panggil surah Quraisy. Kita panggil surah Li'ilah apa? Itu baca surah apa? Baca surah Li'ilah. Kita panggil, kita oleh kita baca nama surah kita tu Humi dengan apa, kita panggil lah tu lah. Cuba ajar nama-nama surah hati. Untuk baca surah apa sana ni? Surah Alif Lam Mim. Kita nama. Tapi nama ni kalau kita dalam kelas kayak kita pergi ngaji budak-budak, kalau kita nak ajar ulum Quran ke apa, tak boleh lah, tak faham lah orang lain. Kalau dalam sok dalam gapo, tak boleh lah, kita kena we faham nama. Habis tu kita kena tak nama supaya ada heja alih bata lah. Nah, ajar juga Quran di rumah kita alih bata sajing haqa. Siapa buaya pergi mengaji di Arab, ngaji masuk kelas sungguh tak laku. Nak laku kena alih bata sajing haqa daza raza, tak tahu tak gapo. Dia kena kata we kena, ajar we kena lah. Alif ba ta, nah, ataupun alifun baun taun, maka tu tulis pun kena dan baca. Ya kita ni mengaji juga. Nah, tapi kita pergi ajar tak kena dihumi. Bila tak kena dihumi, no beki walau buku semaya, buku gapo apa, dia duk pakai orang tak kena tu, nak beki payah lah. Ni lah dah penduduk kita dan ajar budak-budak kita tu payah nak beki. Saya tengok nama sendiri tu, ngaji dah di awal tulis nama sendiri tak kena, bawa masuk kelas 7 kelas apa kena belajar semula. Dia ngaji semula tulis nama. Kerana apa? Dia duk tulis dengan nama tak kena. Kalau nama Abdul Qadir, Abdul Al-Qadir, tak kena.
Banyak nama Abdul Qadir tulahlah tu. Nak beki tu kena ngaji semalam. Oh itulah dok jadi lama-lama. Mengaji budak-budak kita kerana humi dia tu tak kena. Hei gapo humi tak kena? Kerana mari di kita tak ada. Gapo? Tak ada halusi dan tak ada nak betul. Maka begitulah juga supaya kita dok ngaji Quran, ngaji semaya, gapo semua pun dah kita ajawi tak kena siapa tua. Pada tak kena orang nak baiki payah. Kau tua kau payah baiki. Kau tua kau kita ni tua, kita dok ngaji lama, wak lama, dok tua orang lama dah nak baiki kau payah. Habis ni kita kena betul di awal lagi dah. Nah, di antaranya nama-nama surah Al-Quran tu kita cuba sebut nama wikno hak asal dia. Surah Baqarah, nah surah Ali Imran, surah Mulk, surah Tabah tu. Kita panggil surah Tabah. Dah. Apa kalau kita tanya surah apa baca sana kita kata surah Tabah kan jadi tak kena lah. Tapi naknya surah Al-Mulk. Nah, mengikut nama surah mari daripada Al-Quran. Kalau gitu, boleh nama surah ni surah Quraisy kerana pada keseluruhan surah ini Allah Ta'ala menerangkan perihal kaum Quraisy penduduk Mekah. Dah. Surah ni duk lepas pada surah apa yang kemarin? Belum pada surah ni surah Fil. Ya ada hubungnya dah di antara ulama dia bahas lagi. Surah Fil mari Tuhan wi nikmat kepada ahli Mekah dengan menolak orang nak merosakkan Mekah. Nah, surah Quraisy ni Allah Ta'ala wi nikmat pada ahli Mekah wi seni. Lek apa orang panggil lek menambah lek kesenengi. Hak nu lek tolak keburukan. Pak Abraha raja Habasyah mari nak ngutuh Baitullah. Allah Ta'ala wi nikmat kepada ahli Mekah dengan cara difak mempertahankan Mekah daripada kezaliman ataupun karuk orang yang nak karuk Mekah. Adapun surah ni Allah Ta'ala menyebutkan nikmat ahli Mekah dengan Allah Ta'ala wi kesenengi. Jadi mana hubung rapat sangatlah di antara makna surah nu dengan surah ni. Intisari kanungannya surah ni dan intisari kanungan surah ni mengingatkan kaum Quraisy secara khasnya kepada fak dia dan umat manusia secara umum. Dalam surah ni nak faham kepada fak Quraisy khas dan faham memperingatkan kepada manusia secara umum. Bukan fak Quraisy ikutlah orang Arab. Semua duk ke Mekah dan orang Islam hak duk menghormat ke Mekah Baitullah tu, we boleh ingat payah tunduk taat dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Utama sekali fak Quraisy hak duk rapat dengan Baitullah. Fak Quraisy Allah Taala we kesenengi keselamatan duk di Mekah. Dan begitu juga orang Arab semua duk tupai huak Mekah, duk boleh kesenengi di kawasan keliling di Khalid Arabi, di kawasan itu duk tupai seni dengan adanya Mekah. Dan begitu juga kita orang Islam yang duk seluruh dunia duk berkiblat kepada Baitullah. Boleh kita berasa sama-sama bersyukur dengan nikmat Allah supaya tunduk taat. Bila kita faham lah ni, barulah berasa nak taat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tak faham tu je duk malas, tu saya semaya, tu saya bangun subuh, tu saya pergi masjid tu, dia tak ada rasa.
Besar nikmat Allah Ta'ala duk kena. Tuhan duk bela dia sampai gemuk. Ada dengan rumah, ada dengan anak boleh kerja melakon dah. Datang nak pergi semaya subuh tak sah. Nak pergi semaya 5 waktu tak sah. Kerana apa? Dia tak ingat kepada nikmat Allah SWT. Maka dalam surah ni Allah Ta'ala nak memperingatkan kepada folk Quraisy dan juga manusia ataupun orang Islam semua supaya gapo tahu sedar nikmat kesenangan yang Allah Ta'ala dawi kepada mereka supaya boleh tunduk taat kepada Allah. Ya orang ni kalau tak ada berasa tak menghargakan nikmat Tuhan, dia tak ada berasa nak taat kepada Tuhan. Kalau kira tak song lah. Nah, Tuhan wi kaya, Tuhan wi rumah, Tuhan wi anak, Tuhan wi keluarga. Nanti buat Tuhan suruh semaya 5 waktu, suruh pergi semaya jemaah di masjid, suruh baca Quran. Tambah. Kan dia tak sedar kata, tak khabar dan tak ada berasa besar nikmat yang Allah Ta'ala. Maka dalam surah ni Allah Ta'ala nak peringat. Dan Allah Ta'ala nak ingat ada kepada kaum Quraisy tamu sekali dan kepada umat manusia secara umum akan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada mereka. Bila ingat dah, bolehlah nak tunduk taat dan memperhambakan diri kepada Allah. Nah, boleh memperhambakan diri. Maksud memperhambakan diri ni makna sanggup nak kerja Allah Ta'ala dok suruh. Allah Ta'ala dok perintah apa memperhambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka nah, orang tu kalau dia sedar nikmat Allah Ta'ala, kita sendirilah, bukan orang dak lah, kita sendiri pun ingat. Kau hari tu susah lah ni kaya, hari tu tak ada duit dan lah ni Allah Ta'ala wi mudah rezeki. Hari tu duk nak duit nyubui 10,000 tu, ingat hak tu ya. Dalam 10,000 tu buatlah kebajikan ataupun gunalah tubuh badan kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tak sedar lah tu, boleh duit banyak ni selalu dia buat benda yang jadi suka nafsu dia, perasaan dia, duduk beli barang hok ramai-ramai pergi berjalan penuh kok Phuket kok mana boleh duit banyak penuh kedai tu kedai ni ke apa kerana duit tak ada lah. So kata penuh sekak boleh duit 10,000 ni masjid kok ni penuh orang pakai mai semaya tak ada. Sujud syukur kedak tak tahulah kalau takut ada mai sejak bodoh wak di rumah boleh jadi dah itu. Boleh ada duk sujud syukur, duk baca Quran, duk gapo sekak boleh duit 10,000. Boleh jadi. Tapi tak penuh, tak serupa dengan kedai biksi lotah di jalan tu. Apa lotah dia panggil dia? Itu dah mak. Nah, penuh. Nah, boleh bau buka pandai je cari cuang pun kena. Lepas tu duit pun banyak. Kedamah penuh. Tapi masjid tak penuh. Tak ada kata. Tahulah. Nah, takut masjid lain dah kata orang penuh. Suka boleh nikmat Tuhan. Kurnia 10,000 ataupun suka kelapa mahal ataupun suka nyo mahal. Nah, pakat paling taat pada Tuhan bersyukur. Nyo ni 20 kok. 20 lebih kata Allah pakat paling taat pada Tuhan kerana ingat nikmat. Maka Tuhan sebut dalam surah ni nikmat yang Allah Ta'ala kurnia pada Quraisy supaya boleh buat Quraisy dan juga manusia semua tu taat kepada Allah Ta'ala. Dia kena syukurlah dan nikmat Tuhan beri. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur kamu aku nak tambah lagi. Tahu apa boleh pula. Tahu apa lagi boleh. Nyak ada lah. Nyak pakat fikir nak duit kita. Kalau kita pakat syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi wala in kafartum inna azabilah. Tapi kalau kufur nanti ambillah azab aku adalah bersangat.
Balik semula ni makan tak habis lah. Na'udzubillah. Dah. Ni Allah Ta'ala sebut nikmat dan Allah Ta'ala royak benda-benda molek. Nak wifak kita sedar. Ni rahmat Allah Ta'ala dah. Rahmat daripada Allah Ta'ala nak wifak kita sedar. Tapi kalau tak ngaji, tak dengar Quran, tak baca Quran, tak dengar hadis Nabi gapo, duk gitu. Duk yo gitu, sa gelak cerah, suk dia mati. Khabar-khabar usung sore pergi kubur, tanah, right. Mari hal lain pula yo. Jadi balah tulah. Nauzubillah. Ada, maka orang kalau dia sedar khabar, dia sangguplah nak tunduk taat dan memperhamakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan mereka hidup mewah. Dan utama sekali pun ada hidup mewah, hidup senang, hidup gapo, kau nak taat. Kau berasa nak taat kepada Allah Taala. Pasal inilah bila Tuhan beri murah rezeki, hidup senang, kau rajin nak taat kepada Allah Taala. Nah, hak sekaligusnya syukur kepada Allah Taala. Baik ni bila kita boleh nikmat perut sekaligus, selalu dah sujud syukur dengan Allah Taala. Ada satu ibadat. Duk buat kedak buat kita dah. Kita kena buat lah, kena belajar buat. Sujud tilawah mana dah dah. Kita baca Quran, siapa sujud tilawah, kita pakak sujud. Sujud syukur selagi. Sujud syukur ni peribadi kita. Siapa boleh nikmat. Nah, mari berita kata anak kita boleh kerja dah. Semak kemarin orang bancuk boleh kerja. Sujud syukur. Kita sendiri pun subhanallah boleh nikmat tu sujud syukur. Semua nikmat disuruh syukur. Tak nanti besar-besar. Tak nanti boleh beli kereta kosong baru kena syukur. Beli kereta kabak pun boleh syukur. Beli coleh pun boleh syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Ni satu ibadat yang mudah kita nak kerja. Tapi kita boleh nikmat, duk ingat kau lain. Ingat nak pergi celong. Dari celong tu mari berlaku lah. Buat tubuh habis lah. Ada alat mana. Nah, lupa. Hingga siapa tinggal semaya-semaya. Hak ni lah Allah Ta'ala duk kerak nikmat. Nah, duk sebab Allah Ta'ala duk kerak nikmat. Sekat kerak nikmat tu, satu bala dah. Tambah bala lagi. Yang jadi ribut, jadi kemarahan, jadi angin putih meliau, nyebah tak kita perih. Itu adalah iradat kedrak daripada Allah Ta'ala berlaku. Bukan cacau. Bukan nyanyuk. Nah, lama duk kata nyanyuk. Dunia nyanyuk. Tak. Kerana manusia tak bersyukur, azabi la syadid. Mari azab Tuhan makan tak habis. Maka dalam surah ni Allah Ta'ala nak memperingatkan kepada utama sekali folk Quraisy dan juga manusia umum supaya sanggup diri itu nak memperhambakan diri kepada Allah, utama sekali dalam keadaan mereka hidup mewah. Ni kita ni ada kemewah sikit ni lah ni. Kalau tengok dah kasar-kasar mewah folk kita, tapi mewah kita tak berdekat diri dengan Allah. Tengok anak, mak pak sendiri, anak gapo, keluarga gapo, penduduk kita tu ada hala kemewah dah sikit lah ni. Tapi tak berdekat diri dengan Allah. Hak duka citanya takut. Tapi hak berdekat diri pun, masya-Allah. Orang berdekat diri tak biasa. Tak biasa masuk dekat dengan Quran pun, masuk dekat tak biasa buat halaqah Quran pun, buat halaqah. Tu hak Tuhan hidayah buka jalan. Dan hak tak ada terbuka jalan lagi, kena usaha berdekat diri dengan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi ni masa kita duk mewah. Dan rezeki murah. Mudah cari makan, banyak anak boleh kerja. Gapo duk dalam mewah. Maka sangguplah diri kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutama dalam keadaan mereka hidup mewah dan senang lenang. Maka puak Quraisy tu Allah Ta'ala senang lene semua. Baik kita tengok di Mekah senang semua. Walau orang duk karuk, duk kena apa. Walau duk puduh, duk kena apa, dia tetap senang. Baik banyak orang tu nak duduk sangat di tanah haram. Nak mati tanah haram, nak cari makan tanah haram, nak beli tanah haram, nak buat rumah tanah haram. Kerana
Allah Ta'ala wi kemewahan dan seni sekurang-kurang bukan sekurang-kurang dah seni perut tu cerak dah hidup sana seni baik orang pergi Mekah 15 hari tu pun seni duduk dalam masjid semaya berjemaah gapo duduk dengar tengok suasana orang banyak tu pun hati kita duduk seni ni kelebihan yang Allah Ta'ala wi kepada pada tanah haram dan utama sekali kaum Quraisy pada masa dulu lagi aman tenteram lagi aman teratur senang duduk selamat gapo semua ni nikmat Allah Ta'ala maka siapa saja yang Allah Ta'ala wi senang wi mewah wi lenang aman adalah dapat dari kurnia Allah Allah Ta'ala pilih dia nak jadi kesenangan kepada dia maka kena palinglah tunduk taat kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang deraka kepada Allah sedangkan dia duduk dalam mewah, dalam rezeki, dalam gapo, palinglah taat kepada Allah Ta'ala. Dan jadilah masuklah kita dalam peringatan Allah Ta'ala, supaya dengan Allah Ta'ala peringatan kepada kaum Quraisy dulu. Nah, bila kita boleh tunduk taat dan memperhambakan diri kepada Allah, utama sekali masa kita mewah dan seni, nah kita boleh buat malah tu supaya keadaan itu berkekalan dengan bertambah-tambah. Tak ada ni kekal sampai bila? Baik kapung. Kalau kita nak berihan kapung nak jadi seni, nah nak selamat, nak aman, iaitu kena taat kepada Allah. Kerahlah, bekilah tujuh tu. Tak ada kena lari bercuri, tak ada kena lari minum. Tapi kita pisah taat kepada Allah. Cuba pakat kerah, pakat mari taat kepada Allah Ta'ala. Maka sendiri ya. Curi, buat wairung, gapa, wasap jalan, malai, wasap gapa, dia sendiri ya. Dan kita duk taat kepada Allah Ta'ala, Tuhan akan aman. Tapi sebaliknya kalau kita duk holok, tak ada peduli dengan ajaran Allah Ta'ala, dia mari ada. Tuhan tabala tu bala ni, na'udzubillah. Kadang-kadang kita sendiri tak ada buat. Dia mari luar, mari jauh, mari gapo, mari ribut. Mari gapo, mari hujan, tak ketika apa ya, mari gapo, dia akan mari dah. Ada kerana semua tu bawah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana bila kita boleh jaga ni, Allah Ta'ala akan berkekalan dan bertambah-tambahlah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ingatlah lak ni hak Tuhan raya. Kalau puak Muhammad pakat syukur, aku tambah. Kalau puak Muhammad pakat kenang kepada nikmat Allah, aku akan tambah seni. Kita sendiri buat Allah, kita tak boleh duit, tak boleh seni, boleh apa? Kita banyak taat, Tuhan akan tambah pada kita. Tapi dah kita gapo kita mewah tu jadi terlupa manusia. Nah, bila orang buat baik dia terlupa. Hak itulah Allah Ta'ala penjatuh dia. Jatuh tu kesian dah kalau Allah Ta'ala halak lagi kau teruk lagi. Nauzubillah. Ani gapo dalam surah ni akan keterangan kepada kita, peringatan kepada kita dan juga hak huminya daripada hak Quraisy. Sebab itu dinamakan surah ni surah Quraisy. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran dan kita minta lah Allah Ta'ala faham kepada Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamlah kepada hak kami semua dalam urusan agama. Faham. Allahumma asrah sudurana. Ya Allah, lapanglah dada-dada kami. Supaya faham Al-Quran, supaya faham ajaran daripada Allah Ta'ala. Kalau selagi tak faham, maka selama itulah tak temu jalan yang baik yang disusung oleh Allah SWT, yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kalau itu, berdoalah banyak-banyak Allah Ta'ala faham kita sendiri, faham keluarga kita, dan faham anak beranak, anak cucu kita dan ahli kampung kita semua, boleh faham ajaran Allah Ta'ala. Maka keselamatan dan kemewahan, kaya, murah rezeki dia mari sendiri. Dia mari sendiri Allah Ta'ala senang. Dalilnya supaya Allah Ta'ala keamanan kepada ahli Mekah
dengan sebab gapo dia taat kepada Allah Taala. Dan Allah Taala beri keamanan kepada Fak Quraisy dan dengan sebab dia ada Baitillah, ada Kaabah serupa dengan duk jaga Baitillah, benda yang dihormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dalam kampung pun subhanallah lah. Kita di mana-mana pun subhanallah lah. Jagalah diri kita supaya boleh duduk dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.